Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So kita buka kelas kita pada pagi ini dengan umur kitab Al-Fatihah. Baik pelajar, so semalam kita dah bincang sedikit berkaitan dengan PMP iaitu program membantu pekerja ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai Employee Assistance Program EAP. Dan kita tahu penubuhan EAP ni sangat sesuai jika company tu besar dan mempunyai ramai bilangan pekerja. Namun demikian, bagi macam company yang syarikat yang kecil, dia ada alternatif lain lah sebab kekurangan bajet. Sebab kita nak menubuhkan PNP ni dalam unit kita, unit satu syarikat tu kadang-kadang dia memerlukan sokongan dari segi keuangan, perbelanjaan bajet semua lah. Dari segi lokasi, dari segi file, dari segi program-program yang dilakukan, diperlukan bajet tertentu. Tapi kalau kata syarikat tu kecil, jadi bolehlah dia fikir cara-cara lain, sama ada digunakan outsource ataupun just menggunakan telefon. Yang penting dia ada satu platform yang boleh membantu pekerja yang berkaitan dengan tekanan jiwa lah, yang berkaitan dengan tekanan jiwa yang perlukan dipanggil psychological intervention. Baik, jadi persoalan dia kenapa perlu ditubuhkan PMP ni? Kan kita dah ada kaunselor. Kan kalau kita dah ada kaunselor dekat situ, mengapa kita perlu tubuhkan PNP? Sebab dia memerlukan kos, kan? Memerlukan kos. Biasanya dalam syarikat kita nak mengurangkan kos dan tapi kita nak menambahkan keuntungan. Jadi dalam setting pengurusan dan organisasi syarikat, kita tidak boleh lari daripada berorientasikan keuntungan. Sebab kita berkaitan dengan bisnes, kan, perniagaan. Jadi kalau kata tak ada bisnes, tak ada perniagaan, jadi syarikat tu tak boleh nak berkembang. Jadi kita memerlukan bajet. Jadi adakah kewujudan PNP ni membagi manfaat kepada syarikat tu? Adakah dia memberi manfaat kepada syarikat tu? Sebab dia ada kos yang perlu kita hulurkan. Jadi itu persoalan dia. Nanti kalau kita berjumpa dengan majikan, kita nak utarakan untuk pembinaan iaitu satu program membantu pekerja yang kita perlu buat unit khas dan kita aturkan. Dan semua itu program-program bengkel-bengkel dan latihan ini dia memerlukan bajet. Dia memerlukan komitmen keuangan. Yang nak mengeluarkan siapa komitmen tu pastilah syarikat. So syarikat nak ambil mana duit tu? Itu persoalan dia. Namun kita perlu menjadi apabila kita membuka sebuah syarikat ataupun kita ada satu syarikat, so pekerja itu kita beranggapan bahawa memang dia membantu untuk meningkatkan kita, dia membagi kita macam bekerja tu memberi keuntungan pada syarikat. Tetapi kita juga kena menjaga kebajikan pekerja itu sendiri sebab kadang-kadang ada pekerja yang memang tak tahu bagaimana bila dia berhadapan dengan masalah ni macam mana dia nak atasi. Okay? Jadi mudah saja kalau pekerja-pekerja tu dia ada masalah, kita buanglah dia, kan? Kita buang dia. Kita buang dia, pecat dia, kita cari pekerja yang baru yang lebih berminat untuk bekerja. Itu satu langkah yang mudah buat majikan boleh lakukan kepada pekerja dia. Contohnya kes-kes yang melibatkan ketagihan dadah ataupun ketagihan alkohol, kita senang je, okey, kamu dah beri masalah kepada syarikat, jadi kamu dipecat. Itu ada satu langkah yang mudah dan pantas. Namun persoalannya, adakah itu adalah yang terbaik? Sebab apabila kita pecat dia, kita kena ingat dia akan juga memberi beban kepada masyarakat. Beban kepada masyarakat dan juga mungkin yang kita pecat tu ada anak, ada isteri yang perlu ditanggung dan diri dia sendiri untuk ditanggung. Jadi berlakulah berlaku rompakan, kecurian, pembunuhan semata-mata untuk memenuhi keperluan fisiologi seperti makan, minum dan tempat tinggal. Jadi dia nak survive terpaksa dia menggunakan cara yang mudah tetapi membahayakan masyarakat. Jadi atas dasar itu bila kita buka syarikat, kita juga perlu menjaga kebajikan, kebajikan kita punya masyarakat lah, kita punya kebajikan pekerja dan juga masyarakat. Itu sebab cikgu memang kalau ada pelajar kita yang bercita-cita untuk menjadi usahawan, memang cikgu tabik spring. Sebab nak menjadi usahawan ni kan dia memerlukan seorang yang betul-betul kuat semangat dia.
Sebab cikgu lihat kawan-kawan cikgu yang bekerja dalam bidang konsultan ni, kalau dia tak kuat, dia tak sabar dengan dugaan yang berlaku dalam senario yang berlaku, perubahan hidup yang selalu ada di tahun tu ni, jadi menjejaskan pendapatan dia. Jadi orang yang nak menjadi usahawan ni perlu ada kekuatan mental dan percayalah kita ada, tapi kita perlu ada strategi strategi dan minat yang mendalam. Sebab bila dia run satu program usahawan ni, dia kena fikir juga bukan untuk hari ni, tapi dia kena fikir 5 tahun, 10 tahun bagaimana dia nak survive dengan kerja macam ni tanpa ada sokongan-sokongan kewangan daripada lain-lain pihak. Jadi untuk menjadi usahawan ni macam pelajar-pelajar yang apabila habis ni ada teringin menjadi seorang usahawan ni, dia perlu ada satu kekuatan dalaman yang perlu juga ada bagaimana nak mengustabir dan ia perlu kekuatan. That's why pelajar hari ini kita bila kita belajar ramai yang kita berfikir kita nak jadi bekerja dengan kerajaan ke swasta ke. Jadi menyebabkan kita tidak menyediakan peluang pekerjaan. Jadi kita secara mencari kerja dan sampai bila-bila pun kita punya pemikiran akan dijajah dengan kita ni sebagai pekerja sajalah. Tapi kalau ada yang mereka berminat jadi konsultan, dia kena bermula daripada sekarang ni. Bermula daripada sekarang, cari tapak, cari mentor, macam mana nak promosi. Jadi pelajar juga perlu mengembangkan perkhidmatan kaunseling ini untuk dilihat boleh menjadi pendapatan, boleh menjadi pendapatan dan juga memberi nilai tambah kepada masyarakat. Ini penting kerana nak buka, kita perlu nak buka konsultan, kadang-kadang kata kawan cikgu, buka konsultan, lepas tu kena bayar sewa tak mampu tutup, lepas tu terpaksa pula jual benda lain. Jadi betul-betul jadi konsultan tu memang kena ada seorang yang kita boleh jadikan panduan. Sebab bila kita bekerja, sebab cikgu bercakap berkaitan dengan konsultan ni sebab kita juga boleh kita boleh juga sebagai kaunselor boleh jadi konsultan kepada syarikat-syarikat yang besar yang memang ada bajet untuk perkembangan bakat, pembangunan bakat untuk pekerja dia. Memang ada untuk syarikat-syarikat dan kita buat servis-servis sikit dalam internet untuk servis-servis dan kita hantar kita punya proposal syarikat, konsultan kita untuk buka. Dan cikgu percaya dan pelajar akan belajar ni dalam konsultasi nanti kan. Dalam konsultasi dia akan ajar. Bagaimana nak buat program. Sebab pelajar kita perlu juga memikirkan dari segi bukan saja bekerja dengan kerajaan, dengan swasta, tapi kita sendiri perlu bekerja seperti usahawan. You create the job for others, bukan seek the job. So they create the job. Jadi ini memerlukan kekuatan. Jadi dalam program pekerja ni, kenapa cikgu bawa EAP ni, Assistant Program Employee Assistant Program ni, supaya kita sentiasa ada perasaan dahaga tau. Dahaga dengan ilmu pengetahuan, dahaga dengan ilmu-ilmu supaya kita sentiasa hidup kita ni kita tak boleh duduk senang lenang. Jadi sebagai pelajar ni masa dia kamu tak sepatutnya diri awak duduk dekat bilik tengok main game, tak buat apa-apa. Sebab dunia kat luar tu dah berubah. Kalau kamu tengok dekat Malaysia ni saja, Malaysia saja ada 14 IPT yang menawarkan bimbingan dan kaunseling. Dan swasta juga ada 14 yang menawarkan program IPT. Maknanya dalam IPT, Tertiary Education sebanyak 28 institusi yang menawarkan bimbingan dan kaunseling. Bayangkan batch kamu saja dah ada 100. Batch kamu saja dah lebih kurang 100. So bila awak masuk dalam pasaran kerja, pekerjaan sangat terhad. Pekerjaan sangat terhad, tetapi jumlah dia ramai. Jadi kita akan bersaing dengan ramai orang. Jadi kalau kita duduk saja, tak buat apa-apa, tidak memberi nilai tambah kepada kita untuk bersaing di luar sana, jadi kita akan ketinggalan. Memang kita akan rasa ketinggalan dan memang kita akan katalah tak ada pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan ada. Cuma kita tak tally dengan keperluan yang semasa ni. Jadi pelajar, cikgu berpesan pada diri cikgu juga dan juga pelajar-pelajar dengan masa yang ada ni, ambillah involve dengan apa-apa aktiviti. Biar kita penat lah. Sebab dalam hidup ni memang kita penat lah. So bila kita nak rehat ni, bila kita mati nanti baru kita rehat. So istilah rehat tu bukan di dunia. So di dunia ni memang tempat kita untuk berjuang, mempergandakan usaha kita untuk memberi manfaat pada orang lain. Jadi untuk demi survival kita kena banyak
lakukan banyak program lah. Memang agak-agak kita akan terasa penat, kadang-kadang terasa bosan. Cuma kita kuatkan balik bahawa kita nak memberi sumbangan perkhidmatan ini, dan kalau boleh kita buka peluang pekerjaan kepada orang lain. You quit jadi usahawan. Okay. Sebab kita bawa program pembantu pekerja ni, kenapa kita kena lihat EAP ni penting untuk kita membantu pekerja kita yang kadang-kadang dia tersalah langkah ataupun memang dia tidak tahu macam mana nak berhadapan dengan situasi yang sukar ni. Kehadiran kita ni membantu, dan kita membentuk satu unit di mana unit ini sebenarnya memberi social support juga kepada kita as a counselor. Sebab kita tak nak kerja dalam silo tau. Kita tak nak jadi the low rangers. So kita masuk tu kita buat seorang kerja. Semua kerja kita nak buat. Dan sebenarnya tidak boleh. Kita tidak mampu pun. Kan kalau seorang kita takkanlah kita nak jumpa dalam 100 orang tu, takkan semua kita nak jumpa. Itu agak mustahil kita nak lakukan begitu. So cara lain untuk kita membantu pekerja-pekerja agar boleh dikatakan kalau 100, kalau ada 200 pekerja kat sana, maka 200 lah klien kita. Kita kena target. Apabila kita satu masuk ke syarikat tu, jadi dibentangkan kita, HR membentangkan kita mempunyai 300 manpower. So maksud kita ada pekerja daripada top level hingga the bottom level. Ini semua ada pekerja. Mana kita as a counselor kena anggap bahawa kita mempunyai klien seramai 300 orang dan kita bertanggungjawab terhadap 300 pekerja tersebut. Maka apa yang kita lakukan untuk memberi perkhidmatan kepada mereka? Dan kita kena faham kita tak mampu untuk jumpa satu persatu. Salah satu strategi yang kita boleh rangka adalah dengan memanggil, merekrut mereka individu-individu yang ada kecenderungan untuk membantu tetapi tidak ada ilmu dan kemahiran. Dan dengan ilmu dan kemahiran yang kita ada, yang kita belajar selama 4 tahun, mungkin ada daripada diploma dan ada kursus-kursus yang kita pergi, kita cuba merangka, duduk sama-sama menyusun, memberi latihan kepada mereka dan akhirnya mereka menggunakan latihan kemahiran itu untuk membantu pekerja-pekerja lain yang mengalami masalah-masalah. Inilah tujuan EAP itu ditubuhkan kerana kita nak bahawa syarikat itu perlu bertanggungjawab kepada pekerja yang menghadapi masalah. Bukan ada je masalah buang. Ada je masalah buang kan. Jadi kalau pekerja itu seorang pekerja yang memang bagus, jadi syarikat itu mengalami kerugian kerana kita hilangnya seorang pekerja yang baik. Tapi seandainya pekerja ini adalah pekerja yang bermasalah, kalau kita buang dia, maka dia akan buat masalah pula pada masyarakat. Kan? Dia akan berkisar di situ saja. Jadi perlu ada satu program yang kita cuba dipanggil program perawatan dengan menggunakan kaedah psikologi dan kaunseling. Ini yang dikatakan PMP itu. Jadi atas dasar itu falsafah dia kena faham. Jadi kita nak lihat pula hari ini bagaimana pendekatan dan fungsi-fungsi yang dilakukan PMP supaya syarikat atau organisasi melihat bahawa program-program sebegini yang menggunakan kaedah psikologi kaunseling ini sangat membantu. Dan kita kena dan kita kena akui sebagai kaunselor, memang ada orang yang akan memandang sinis dengan tugas kita. Ada orang yang mempelekehkan tugas kita. Okay, akan ada. Memang akan ada orang macam tu. Dia kata, alah saya kaunseling ni kan, tak berubah-ubah pun. Tapi kita as a kaunselor, kita kena faham bahawa keperkhidmatan kita as a psychology counselling adalah penting. Bagi mereka yang menganggap tidak penting tu, anggaplah mereka tidak mengetahui. Anggaplah mereka tidak memahami apakah kerja hakiki kita. Jadi kita teruskan usaha kita untuk membantu pekerja-pekerja yang ada sebab kita datang di satu tempat itu walaupun kita dibayar gaji tetapi kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita memastikan bahawa 300 pekerja adalah klien kita dan mereka boleh mendapat perkhidmatan kita yang mana apabila mereka mendapatkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling, mereka boleh hidup dengan lebih bermakna dan mereka boleh beri sumbangan kepada orang lain. Jadi bila mereka bekerja, mereka boleh beri sumbangan kepada masyarakat atau keluarga. Mereka boleh hidup dari segi psikologi dia, maksudnya kesejahteraan psikologi well-being ataupun sekarang kita kata kesihatan mental. Dulu well-being dulu perkataan well-being, kesejahteraan hidup, well-being sangat popular. Sekarang ni kita banyak istilah berkaitan dengan mental health, kesihatan mental. Itulah aspek kita. So pelajar rasa jelas bagaimana kita nak bermula, nak bertapak dalam EAP ni, kenapa perlu ditubuhkan di syarikat, kerana salah satu faktor adalah kerana kita kaunselor, kita tak nak kerja low rangers lah. Dan kita tahu ada individu-individu lain yang kadang nak membantu kawan-kawan dia tetapi tak tahu cara dia. Sebab orang kata kalau kita nak bantu seseorang itu dapatkan ikan, kita jangan bagi dia ikan. Kita bagi dia kail, ajar dia pancing ikan supaya dia boleh teruskan hidup dia dan dia boleh makan ikan tu dalam masa yang lama.
Ini ada satu falsafah yang kita peganglah untuk PMP tu ataupun EAP. So hari ini kita akan bincang tajuk EAP ni lagi. Okay, boleh nampak slide Boleh Boleh cikgu. Baik, ini adalah background kita bincang dah semalam. Okay, EAP ni adalah satu alternatif lah untuk membantu menjaga kebajikan pekerja The position konsep EIP, manager and supervisor lah. So kan cikgu cakap ada beberapa perkara yang kita lihat. Kebanyakan di organisasi dia ada dua lah. Yang dia memang berorientasikan pengurusan. So counselling di organisasi adalah counselling yang berorientasikan pengurusan. Apa maknanya? Kadang-kadang kita lebih sifat direktif, lebih sifat bimbingan dan dia punya fokus adalah untuk problem solving and decision making. Okay? Itu yang kita nak supaya kita punya pekerja, kita punya staff boleh membuat keputusan dan boleh menyelesaikan masalah. Itu dia punya fokus utama. Dan tidak salah sebenarnya kalau kita seorang manager itu menjadi kaunselor. Tetapi yang penting kat situ adalah dia perlu ada ilmu tu dan dia belajar secara formal ilmu-ilmu bahagian kaunseling sebab manager dan supervisor yang menjadi kaunselor dia ada satu advantage sebab itu dia ada ilmu pengurusan. Okey, ilmu pengurusan. Kita juga as a counselor kita juga belajar ilmu pengurusan. Itu juga kita belajar ilmu pengurusan. Jadi pelajar tak boleh kata dalam counseling ni dalam counseling ni asyik buat sesi je kan. Tak, sebenarnya kita juga kena belajar tentang pengurusan dan tak banyak sebenarnya kita belajar dalam course kita kan tentang pengurusan ni. Adalah tapi tak cukup. Jadi benda ni pelajar boleh belajar melalui persatuan buat paperwork, buat proposal kan. Buat macam mana nak run program, macam mana kita nak agihkan AJK kan. Yang itu banyak kita belajar dalam persatuan. Dan kita sentiasa memperbaiki. So bila kita masuk dalam lapangan kerja, kita tahu macam mana nak set up team. Itu sangat penting. Okey. Okey, ni kita dah bincang semalam. Okey, dibincangkan. Kalau kita tengok kalau dulu kita belajar substance abuse kan. So substance abuse ni masalah yang berlaku di barat lah terutamanya. Di belah barat sana, kebanyakan pekerja dia mengalami alkohol tau. Suka minum alkohol lah Dia ada dua sebab tau. Dua sebab utama kenapa pekerja dia minum alkohol. Pertama, dia bukannya ada masalah. Dia tak ada masalah pun. Kan? Dia sebab nak suka-suka. Macam rasa bila dia bekerja penat, dia macam nak reward tau diri dia. So bila minum alkohol, dia rasa macam free, dia rasa macam bebas kan. Dia rasa relax. Lepas tu lama-lama jadi ketagihan. So ketagihan tu yang teruk tu sebab dia dah tak boleh nak fokus kerja hakiki dia. Yang kedua memang dia menghadapi masalah di tempat kerja. Bos cakap pasal KPI kan. Capai ni, SKT semua ni membuat dia stres. So dia pergi ke pub, ke kelab-kelab untuk minum alkohol dan akhirnya dia rasa tenang. Dan benda tu akan berulang tau. Dia akan jadi vicious cycle tau. Dia jadi macam putaran yang kira ganas lah, putaran jahat lah. Kita kata putaran apa tu. Vicious cycle maksudnya dia sudah masuk dalam perangkap tu. Maksudnya kalau dia rasa dia stres, dia akan pergi ke sana. Dia akan pergi ke sana. Sebab itulah cycle dia. Dia sudah masuk dalam cycle tu. Itu pun kesian juga. Jadi dia tak ada ruang lagi. Jadi kalau kita tubuhkan EAP ni, jadi mereka yang stres ni mungkin boleh pergi kita bagi dia alternatif kat mereka alternatif. Apa yang dia boleh buat selain daripada minum alkohol. Kan kita kata tak apalah saya pergi bersenam ke. Okay, kalau nak pergi bersenam kat mana? Tu sebab kalau salah satu kadang-kadang ada syarikat yang memang besar, syarikat tu ada macam ada bajet sikit kan. Kita buat gym, kita buat gym untuk pekerja kita. So bila penat je dia boleh pergilah kat gym tu, main treadmill ke kan. Dia gym tu salah satu rekreasi juga tapi yang lebih sihat. Lepas tu kadang-kadang lepas petang-petang ada yang bujang-bujang tak buat apa-apa kan. Mungkin dia buat sikit kalau ada bajet, syarikat tu bajet banyak kan kita cadangkan buat sikit kolam renang ke supaya dia boleh rekreasi. Lepas tu kita buat petang-petang tu kita buat pertandingan ke, ada tarian zumba ke kan untuk pekerja-pekerja untuk membuatkan mereka
hilangkan stres. Jadi boleh pagi-pagi menari Zumba ke petang-petang ke tak ada apa-apa, jom kita buat macam dekat UMT buat senam seni. Jadi benda-benda itu boleh mengelak pekerja-pekerja daripada terlibat dengan benda-benda yang macam ni lah. Biasa mereka akan pergi pub. Mereka akan pergi pub, mereka akan minum, lepas tu mereka akan langgan wanita dan macam-macam lagi. Sebab itu cara mereka rekreasi. Dan cara itu salah. Bukan salah dan dia memberi kesan yang tidak baik. Jadi kita buat satu alternatif. Macam mana kita nak lawan balik. Jadi kalau syarikat tu ada bajet, kita buat. Dan bila kita tengok bajet, bila kita tengok berkembang, kita nampak syarikat tu berkembang, dapat jualan yang baik, keuntungan yang banyak, kita minta lah jual kebajikan pekerja ni. Macam-macam kita boleh sediakan bilik terapi. Dalam bilik terapi tu kita sediakan kursi wood, kursi wood ke, lepas tu kita pasangkan aroma terapi bagi pelajar, bagi pekerja tu tenang. So bila dia stres je kerja, masuk dekat bilik terapi tu duduk. Lepas tu kita buat lagi, ada juga yang menyediakan aroma terapi, mandi sauna kan. Itu kita boleh bantu pekerja-pekerja supaya dia mengalihkan daripada perkara-perkara yang terlibat dengan abuse, substance abuse kepada yang benda-benda yang lebih lah. Itu salah satu alternatif yang kita boleh lihat apabila EAP ni dah berkembang dan dia beri impak yang baik kepada pekerja dan juga syarikat. Jadi syarikat mendapat banyak keuntungan. Okey, ini kita dah bincang yang EAP background ni. EAP ni dia ada 3 tau. Dia boleh diklasifikasikan kepada 3. Tiga jenis lah. Satu menggunakan by phone call. Maksudnya macam kita faham kat sini adalah dia boleh jadi telefon kaunselor. Kaunselor sebab ini kita nak, ada juga yang jenis tak suka nak bersemuka. Dia tak suka nak bersemuka, jadi dia akan menggunakan phone call. Dia call kita kan supaya ada anonymity lah. Nanti kalau pelajar belajar e-counselling nanti pelajar tengok kenapa ada setengah yang lebih selesa menggunakan phone call ataupun e-counselling sebab salah satunya adalah dia rasa selamat kerana identitinya tidak diketahui. Jadi dia boleh call. So dia boleh guna perkhidmatan calling lah. Kalau dia ada masalah dia boleh call. So kita boleh layan dia dengan menggunakan panggilan telefon. Kalau dia selesa, berjumpalah secara face to face kan. And then in-house, ini macam cikgu yang biasa kita faham ni, dia lantik seorang kaunseling lah. Dia lahirkan satu kaunseling atau buat satu unit. Tapi dia kadang-kadang dia costly sikit lah. Dia agak cost dan kalau syarikat kecil yang tidak mempunyai modal ataupun mempunyai keuntungan yang banyak, mungkin yang ini akan costly lah. So tidak berapa sesuai untuk syarikat-syarikat yang kecil. And then PET service organisation for EAP service with professional maknanya yang kita kata yang ini lebih kepada outsource. Outsource tadi dia ambil konsultan untuk berkhidmat untuk membuka servis tu EAP tu kepada pekerja dia lah. EAP depend on the use of the service employee lah. Jadi kadang-kadang kan salah satu lagi kalau contoh nanti kita belajar e-counselling, salah satu yang kita belajar dalam e-counselling adalah berkaitan dengan kita nak promosikan promosi perkhidmatan kaunseling itu sendiri. Jadi kadang-kadang ada unit bimbingan dan kaunseling di unit kaunseling atau psikologi kejaya lah, macam-macam nama dia kan. Kalau di tempat kerja mungkin dipanggil unit psikologi dan kejaya kan. Mungkin ada unit tu tapi macam tak berapa terkenal, tak begitu famous lah. Jadi perlu salah satu yang kita lakukan oleh kaunselor di tempat itu adalah membuat promosi. Macam-macam sekarang promosi. Macam kalau cikgu tengok di PPUM punya unit kaunseling dia, dalam dia punya intranet dia ataupun dia punya macam kita MyNemo kan. Kat MyNemo dia ada satu macam satu kolom lah dia letak dekat situ iaitu unit kaunseling. Itu salah satu. Yang kedua dia buat video ucapan-ucapan konon-konon dia ucapkan selamat hari raya ke kan. Lepas tu mengucapkan apa saja membagi supaya unit tu nampak hidup. Supaya unit tu nampak hidup. Itu salah satu cara lah yang boleh digunakan oleh kaunselor untuk menyebarkan sebagai satu promosi kepada syarikat tersebut bahawa wujudnya satu unit yang dapat membantu klien dengan menggunakan kaedah psikologi dan kaunseling. So dekat sini ada 5 step 5 step yang perlu
dilakukan oleh sales ingin melakukan PMP. So bila kita nak melakukan PMP tu, perkara yang pertama sekali, you mesti ada objektif dan mesti ada support dari segi financial. Support dari segi financial lah. Sebab pertama kita letakkan matlamat yang jelas. Kenapa kita perlu tubuhkan EAP ni. Kalau kita pergi je kita perlu tubuhkan. Kita perlu set dia punya objektif tu dengan clear. Clear dan perlu ada untuk apa kita buat ni. Satu lagi kita nak dapatkan support daripada financial lah. Okay, daripada management. Lepas tu kedua adalah memberi latihan kepada manager, supervisor kat union ni, macamnya sewakil kesatuan sekerja. Biasa kita dalam ada juga dalam pekerja ni, dalam organisasi tu macam kita dekat UMT pun ada kan, macam UMT dia panggil PASTAF, yang ni untuk golongan akademik. Ada juga golongan staff juga ada persatuan dia. Okay, jadi kita kena bagi juga latihan kepada mereka ni, shoot apa yang perlu dibuat apabila berhadapan dengan situasi ni. Okay, provide rule and procedure in managing and referring problem. Also providing a program information about the service provided and ensure the information received is confidential. Yang ini perlu bagi tahu bahawa setiap apa-apa yang berlaku itu adalah confidential lah. Dan confidential ni kadang-kadang disalah tafsir kan. Disalah tafsir oleh sebilangan pekerja. Bila kata confidential je, rahsia. Tapi ia sebenarnya kalau melibatkan jenayah, tu dah tak ada dah confidential. Okay, confidential kat situ dah terbatal. And then yang kelima, continuous assessment of objective and implementation. Jadi yang perlu juga, perlu penilaian yang secara berterusan. Okay, berterusan. Kadang saya lihat dalam PNP, PNP ni atau EAP ni, benda yang kadang-kadang yang jarang dia dititik beratkan oleh kaunselor, kadang-kadang continuous assessment tu. Kita tak nak apa yang program-program kita lakukan ni kita istilahkan sebagai shock sendiri. Kita perlu ada continuous assessment. Kita nak tengok adakah kita rasa program-program yang kita lakukan ni memberi impak kepada pekerja. Jadi kita kena buat assessment. Assessment ni kita kena bentang. Sebab kita nak dapat bajet daripada, kita dapat bajet daripada majikan kan, daripada management. So management dah luluskan beberapa bajet, certain bajet for you run your punya EAP ni. So you must present your report. Daily report ataupun monthly report, and then selalunya dia dah bentang dalam yearly apa ni panggil laporan tahunan, annual report lah dipanggil kan. So dalam meeting mesti ada. Jadi kita perlu ada continuous assessment ni. Maknanya kalau ada company, ada konsultan yang bagus, kita nampak dia punya pendekatan tu memberi impak kepada pekerja, tak salah untuk kita panggil dia lagi. Bagi syarikat-syarikat yang dia punya performance macam tak berapa bagus ataupun feedback daripada pekerja pun tak bagus, kita tak payah ambil lagi. Okay, supaya kita akan sentiasa ada report. Itu penting continuous assessment tu, sebab dalam sesi counselling juga, dia kena pandai membuat report ni. Dia juga kena pandai membuat report ni ataupun dari segi pengurusan ni. Okay, jadi the purpose adalah motivate employee to work while improving performance, while employee are able to solve their problem more effectively. Effectively maksudnya kat sini kita nak bantu Okay. So kita nak bantu pekerja kita bekerja dengan mempertingkatkan prestasi lah, dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan lebih berkesan. So bila ada masalah je, perlu juga masalah ni kadang-kadang dalam hidup kita kan. Kalau kita hidup dalam senang ni, kita rasa selesa sangat, nanti kita tak maju. Jadi kadang-kadang masalah yang kita hadapi ni sekarang ni membuatkan kita lebih kuat sebenarnya untuk kita mara ke hadapan. Jadi the role of EAP, kita tengok sikit dia punya peranan. Case ni dulu dia kena EAP ni, Employee Assistant Program ni juga dipanggil Professional Assistant for Corporate and Employee lah. Professional Assistant. Service without payment to employee. Position are intended to give a short-term impacts to any organization crisis.
Maknanya dia pekerja yang dah dapatkan perkhidmatan kaunseling, dia tidak perlu bayar. Kita sediakan perkhidmatan kaunseling itu, kita menyediakan perkhidmatan kaunseling itu tanpa bayaran kepada pekerja untuk dia menghadapi krisis tu. Kaunselor PMP cuba menolong klien, try to help problem client, address issue, psychological problem, family, interpersonal relationship, alcohol, addiction, drugs, sexual harassment in the office. Kita akan bincang, ada lagi satu yang dipanggil sebagai sexual harassment yang banyak berlaku. Contohnya kepada senior, kepada junior ada berlaku sexual harassment. Okay. Apa lagi isu-isu ni, jadi kaunselor boleh membantulah. That's why kaunselor ni kadang-kadang perlu juga ada self-care. Self-care. Kadang-kadang bos kan, dia kacau anak buah kan, dia suka kacau dia punya, katalah dia punya SU kan, dia buat sexual harassment. Lepas tu dia jumpa kita kan, kita nak buat apa masa tu. Ini kadang-kadang dilema yang berlaku. So kalau aku bagi tahu bos aku nanti apa yang terjadi pada syarikat semua kan. Ini yang berlaku kadang-kadang kita di organisasi juga mengalami dilema. Okay, that's why kita kena banyak maklumat dan kita dapatkan juga kadang-kadang pandangan daripada pakar, how you want to deal with this problem. Okay, macam mana kita kena tanya pergolongan profesional lain. Contohnya kita kena tanya bahagian SPRM ke, bahagian JPA ke, apa yang perlu berlaku kalau kita berhadapan dengan situasi ni. Sebab kita kaunselor juga perlu jaga juga diri kita kan, self care kita kan. Kebajikan kita juga kita kena jaga supaya kita boleh meneruskan perkhidmatan yang baiklah kepada pekerja. And then counselor goal, counselor goal adalah helping client improve the self-esteem for themselves and organisation. Organisation maksudnya membantu klien untuk meningkatkan dia punya keyakinan diri dan kemampuan dan juga organisasi. So, dia punya peranan EAP. Jadi dalam EAP ni kita bagikan masalah tu ada dua kategori. Satu yang melibatkan personal problem, contohnya financial, family, household, emotional and mental stability, mental health lah ni. And then personal issue ni kita katakan berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan peribadi lah. Contohnya masalah penempatan, kemajuan kerjaya, persaraan, hubungan antara perseorangan. Personal issue yang berlaku di tempat kerja lah. Itu maksudnya. Jadi dia kalau kita tengok EAP ni dia ada 3 form. 3 form yang kita boleh implement lah. Satu, khidmat terapi atau counselling yang lebih profesional seperti program pemulihan lah. Kita boleh bagi program yang profesional seperti program pemulihan. Pemulihan ni macam contoh yang kita lakukan di organisasi itu adalah lebih kepada ketagihan lah. Ketagihan atau penyakit-penyakit mental health yang kita boleh kawal. Contohnya bipolar. Bipolar ni dia macam mood dia swing tau. Bila dia ada mood, dia semua kerja dia buat. Kadang balik malam, lewat, dia punya mood tu datang tu. So bila dia maniak dia datang tu, dia kan bipolar ni dia maniak dan depresif kan. So bila maniak dia datang tu dia memang rajin. Dia gembira, ketawa ha-ha-ha-ha, ya semua kan. Tapi bila datang dia punya depres tu, sangat depres. Semua orang dia nak marah, jadi macam mood swing lah Jadi kita kadang-kadang perlu lakukan program-program pemulihan rehabilitation. Kita perlu melakukan program-program rehabilitation. Ini perlukan kepakaran perlukan training lah training. Tapi jangan risau pelajar bila berhadapan dengan isu ni, kita cuba dulu dan cuba kita belajar sikit-sikit. So kita boleh belajar dengan study case ni lebih mudah so kita belajar dengan study case. Ada study case macam ni kita ambil tu kita belajar. And then provide more technical advice and assistance service such as career counselling. Ini pun kita dah belajar. Kita bagi untuk membantu macam mana nak pertingkatkan untuk dalam career counselling dalam membuat keputusan kerjaya. And then they provide basic information and how to handle personal problem. Dan juga kita kadang-kadang kita memberikan maklumat. Kita memberi maklumat berkaitan dengan kesihatan mental ataupun macam mana dia nak kendalikan masalah. Cikgu kan dah suka tahu kalau nanti pelajar, bila dah masuk tempat kerja, pelajar pergi dekat Kementerian Kesihatan, dia punya My Portal, My Health pergi kat situ, kan? Dekat situ banyak maklumat kita tengok, boleh tak tengok.
Pelajar juga boleh pergi kat sini My Sihat ni dia banyak maklumat berkaitan dengan kesihatan pekerja lah. Okay, dia ada yang berbentuk media, ada yang isu semasa Jadi contohnya pelajar kita juga menjaga tentang mental health kan. Mental health tu maksudnya kesihatan dari segi fizikal, mental dan emosi. Jadi kita boleh dapatkan banyak maklumat dekat sini Okay, ini banyak program-program ada kat sini multimedia. Ada risalah, ada video yang kita boleh tengok dekat sini sebagai bahan tambahan lah. Jadi macam suka kat sini macam mana tip dari orang dewasa, banyak kat sini yang kita boleh tengok lah. Kat sini video ada lebih 856 video poster pun banyak. Jadi boleh dapatkan maklumat dekat sini. Okay. Pelajar-pelajar boleh dapatkan maklumat dekat sini. Contoh kita tengok bahagian poster kan. Bahagian poster ke. Yang poster ni bolehlah kita guna secara langsung ataupun kita renovate sikit lah kita ubah sikit jadi macam poster kita buat lah. Untuk kita bagikan maklumat-maklumat ini ada program-program pencegahan lah. Cikgu lihat kita banyak maklumat. Contohnya kalau di sektor dalam Malaysia ni banyak. Kalau di luar sana lagi banyak website yang kita boleh tengok. Contohnya vaksinasi ni sekarang ni kita berhadapan dengan isu COVID kan. Jadi ajar kat sini. Kita boleh dapatkan macam ni dan kita boleh letak dekat kita punya sudut lah. Top website besar ni, kecil kan. Ni banyak lah kita boleh dapat maklumat dekat sini. Itu salah satu cara lah. Pelajar-pelajar boleh pergi ke website-website tertentu untuk dapatkan maklumat. Kalau dalam Malaysia ni, kita pergilah ke Kementerian Kesihatan Malaysia punya website, My Info Sihat. Kat situ banyak pelajar-pelajar dapat maklumat dan kat situ boleh membantu pelajar dapat orang kata maklumat untuk disebarkan. Sebab kadang-kadang kita juga perlukan program-program pencegahan, iaitu memberi basic information lah, how to handle personal problem. Okay. Jadi banyak sumber yang kita ada sebenarnya yang kita boleh ulang. Okay. Jadi pertama kita tengok kat sini keberkesanan banyak bergantung kepada sikit lagi keberkesanan kita lihat keberkesanan program ni dia bergantung kepada perkhidmatan dia untuk mencegah atau skala lah service individual to refer as employee or employee as volunteer lah. Jadi untuk memastikan keberkesanan ni tidak semestinya kes-kes yang di sukarela saja. Yang diujuk juga sebenarnya berkesan sebab kalau diujuk macam kalau di sekolah tu banyak kes-kes diujuk kalau di hospital macam tu banyak kes-kes diujuk. Tidak semestinya apabila kita banyak kes diujuk maknanya tak bagus kita punya perkhidmatan. Cuma kalau orang ada majikan ujuk kita tu maka ada kat situ kepercayaan. Ambil je So cikgu harap nanti jangan ada satu macam dalam minda kita bahawa kalau klien diujuk, klien ni susah nak berubah. Kena buang sebenarnya stigma, kena buang mindset tu. Yang diujuk pun bagus. Okay. Tapi kalau dia datang volunteer pun tak semestinya dia bagus. Jadi siapa saja klien, tak kira lah dia diujuk ke dia input, semua bagus klien. Kita layan sama rata. So kita buat kita mindset bahawa mereka perlukan pertolongan kita. Kita bagilah perkhidmatan yang terbaik. And then all information from the service is confidential. Confidential maksudnya kerahsiaan lah. Counseling service are comfortable and easy to get lah. Dan cuba kita lakukan mudahkan perkhidmatan counseling ni supaya nampak lebih selesa dan mudah untuk servis itu didapat. Maksudnya mudah diakses. So counseling service are only for a short time. Kat sini dia kata perkhidmatan kaunseling hanya untuk satu tempoh jangka waktu yang singkat. Maksud kat sini singkat ni maksudnya kita tak nak klien kita menggunakan kita sebagai satu platform untuk melindungi diri tau. Tak nak. So dia malas nak bekerja jadi dia jumpa kaunseling. Dia nak jumpa kaunseling untuk apa? Dia nak elak diri dia daripada melakukan kerja-kerja berat. Kan? Ada juga memang ada terdapat sesetengah orang yang menganggap perkhidmatan kaunseling ni untuk dia tempat dia berlindung daripada kelemahan dia.
Contoh dia tak suka dengan bos, dia kata dia sakit, dia ajar berkaunseling. Tak boleh. Jadi short time ni kita nak bagi tahu dia bahawa kaunseling ni nak bagi you cara menyelesaikan masalah dan buat keputusan. Jadi bila kita dah bagi dia satu plan tindakan yang perlu dia buat, dia kena buat lah. Jadi bila jumpa kita lagi, kita kena tanya dia buat tak apa yang kita bincang. Kalau tak buat, dia kena buat. Move on Dulu kan cikgu ada pergi satu program tau. Program ni dia cakap apa tau? Program ni anda pasti berjaya. Jika anda tidak berjaya, 100% duit anda akan dipulangkan. Biasa tak dengar program macam tu? Kan? Kalau anda pergi program saya ni, pasti anda akan berjaya. Dan sekiranya anda tidak berjaya, duit anda akan dikembalikan 100%. Dia berani tak guna ungkapan itu. Jadi ramai orang pergi program dia. So pergi program dia, jadi ada orang macam tak puas hati, rasa macam program dia tak bagus. Lepas tu yang orang tu akan tanya balik, awak follow tak apa yang saya ajar dalam bengkel tu? Dia kata tak follow. Maknanya kalau awak tak follow bengkel tu punya step by step, macam mana you rasa berkesan ke tak? Jadi you tak bolehlah clear balik duit you sebab you tak jalankan, you tak follow apa yang saya ajar tu. Jadi okey. Jadi tak boleh ambil duit dia. So kita sekarang kena usaha balik. So dia pergi buat program tu, dia ajar kita step by step. Nak buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni, macam ni. So bila balik, kita buat. Tapi kita rasa buat sikit, kita dah putus asa. Lepas tu kata program ni tak best. So kita pergi balik, kata saya tak berjaya. Pergi balik kat mereka, saya nak duit saya balik. So dia nak ambil balik, dia kata kat kita. You follow tak step by step? Setakat mana you follow? Jadi okay, step 1 dengan step 2 je. Step 2 ni dia dah tak nak buat. So bukan salah saya, itu masalah awak sebab awak tak ada semangat nak buat. Jadi saya kata buat sampai habis, buat follow step by step ni. Jadi itu salah satu strategi marketing. Saya gunakan. Program ni memang berjaya, akan membuat anda menjadi seorang yang berjaya, tapi sekiranya tidak berjaya, anda boleh saya pulangkan balik duit anda. Tapi bila nak pulang tu dia akan tanya sama ada dah laku ke tak. Begitu juga dengan sesi coaching yang kita boleh amalkan. Kalau pekerja tu jumpa kita kan, pekerja tu jumpa kita, dia kata dia tak selesai masalah dia. Kena tanya balik, you lakukan tak step yang you buat tu? Buat tak apa yang kita bincangkan tu? So kalau tak buat, tak jadi, kita tukar cara lagi. Apa yang lebih baik? Kita tukar kita punya pendekatan. So kita tukar lagi, kita pergi. So yang penting, bila dalam sesi counselling, you must have action after the session counselling. You mesti ada action oriented tu lah. Mesti ada orientasi tindakan tu. Okay? Jangan pergi sesi counselling tak ada apa-apa. That's why dalam sesi counselling EAP ni sebenarnya dia short time. Short time saja. Okay? Kadang-kadang 1 jam je, kadang-kadang 1 sesi je. Okay? Dan 1 sesi je dah kita dah kita harap pekerja tu sedar dan follow dengan apa yang dibincangkan. Okay. Okay, ni ada bentuk-bentuk program kita boleh buat workshop kita boleh buat. Sekarang ni kita juga pekerja-pekerja kita yang dah berumah tangga, kita kena juga bagi parenting skill. Macam mana menjadi suami, macam mana pengurusan kewangan. Ni penting jugalah kita fikir. Kalau macam Ramadan kan, macam bulan-bulan Ramadan ni biasa kita kalau kita tengok ni disediakan macam program-program macam ada tazkirah. Boleh je selitkan tazkirah parenting skill. Pengurusan emosi kan. Sebab kita tengok ada sekarang ustaz-ustaz yang memang dia dah lebih ke arah tu kan. Dia lebih kepada program-program yang macam lebih kepada sifat kemanusiaan tu kan. Okay. Jadi kata workshop and conduct provide practical, useful information, knowledge for all level. Kalau Lewin 1986, dia ada 3 kategori untuk workshop. Kalau kita nak menjalankan workshop ni, kita ada satu yang lebih kepada practical lah. Maknanya public information and knowledge for all level. Satu to emphasize the specific preventive effort of a problem that exists in the organisation. Kita nak buat preventive spesifik masalah. Contohnya kalau di organisasi kadang-kadang masalah teamwork lah. Teamwork,
kau suka kau tak suka aku, jadi timbul tu komunikasi kena balance lah. And then they coordinate and provide special intervention to a group and identify worker. Ini maksudnya menyelaras dan menyediakan intervensi khas kepada sekumpulan pekerja yang dikenal pasti. Mana ada yang bersifat praktikal umum, yang kedua apa spesifik masalah, yang ketiga adalah kepada grup tertentu ataupun pekerja tertentu yang perlukan intervensi yang seterusnya yang memerlukan intervensi yang lebih mendalam. Okey, jadi dalam PMP ni, bila kita membuat PMP ni, salah satu yang benda kita kena faham, kita fokus kepada work performance kerja kita lah. Contoh pertama sekali kita tak nak tengok dia punya masalah peribadi memang betul kita akan tengok peribadi, tapi dalam EAP ni sebenarnya kalau kita tengok macam contohlah katakan ada seorang yang dirujuk oleh majikan dia daripada division, mungkin kita ada 4 division, division 1 dirujuk pada kita. So pertama sekali bila kita nak bina rapport dengan dia dan kita nak mulakan isu yang dibangkitkan, kita mesti fokus kepada work performance berbanding dengan personal issue dia. Sebab dia kena faham pekerja tu kena faham bila dia bekerja dia mempunyai tanggungjawab terhadap organisasi. Jadi kita nak bantu dia apa yang menyebabkan dia tak boleh menyebabkan performance dia tak berapa bagus dan dia tak capai KPI yang telah ditentukan lah. Jadi personal problem dia sebenarnya menjadi nombor 2. Itu dia. So personal dia jadi nombor 2. Yang pertama work performance dia. Jadi tetapi masalah menyebabkan work performance ni disebabkan yang personal problem tu. Jadi yang pertama kita letakkan matlamat dia untuk meningkatkan productivity. Contohnya kalau katakan dia seorang pekerja kilang dan dia ada KPI yang dia perlu capai, jadi kita fokus itu yang pertama. Lepas tu kita selesaikan masalah dia punya personal peribadi tu sebagai dia panggil second priority. Okay, tapi dengan second priority tu hanya dia mencapai yang pertama. That's why bila kita sentiasa berhadapan dengan klien, kita bila berjumpa dengan klien kita kena fahamkan dia bahawa kita panggil sebab work performance. Dan kita tahu work performance ni maksudnya lack of achievement of one work performance ni mesti ada masalah-masalah lain. Dia masalah-masalah dengan keluarga ke dengan sahabat ke kita kena tahulah dan kita cuba bagi dia lah. So among the behaviour shown by workers contohnya buat sesuatu kesalahan, make something wrong that we previously well done. Jadi kita tengok dia, dulu dia bagus, sekarang tak bagus. Ini salah satu indikator yang kita boleh tengok apa yang menyebabkan klien ni mungkin ada masalah di sana sini. Sebab sebelum ni dia bagus, tiba-tiba tak bagus lah. Jadi rasa gelisah untuk melakukan tugas rutin. Lepas tu kita tengok lagi. Biasa kita nak kenal pasti pelajar pekerja-pekerja yang ada masalah ni biasanya attendance problems lah. Dan ini kehadiran dia, ada masalah kehadiran dia. So banyak MC take a long time to do the same thing before. Okay, melakukan ambil masa yang lama untuk menyiapkan satu tugasan, fail to maintain good working performance, mereka tak boleh nak maintain kekalkan working performance and receive dissatisfaction and complain from the public lah. Ada komen daripada kawan-kawan lah bahawa dia punya performance tak bagus. Memang ada contoh berlaku di satu syarikat pekerja dia rakan dia tak sedar tau. Dia tak sedar yang berlaku pada dia. Dia tak sedar yang berlaku pada dia tapi kawan-kawan sekerja dia macam perasan. Dan rakan sekerja dia nak bantu dia tapi dia rasa diri dia tak ada masalah. Ni isu ni boleh bawa kepada EAP lah. Dia satu kerja kan ada department kan. Bila department ni dia tengok kawan dia punya klik ni macam tak perform well lah seperti sebelumnya. Tapi dia rasa okey. Yang individu punya badan tu rasa okey. Dia kawan klik dia rasa tak okey. Rasa tak okey. Lepas tu dia balik rumah. Yang kawan dia tu telefon kepada isteri dia lah. Nak cerita pada rumah dia. Isteri dia pun sedarkan perubahan dia. Isteri sedar perbuatan dia. So bila ubat-ubat cara berubat kampung So jumpa kaunselor, dia tak nak jumpa kaunselor sebab dia rasa dia tak ada masalah. So bila berjumpa kampung, rupanya dia kena sihir sihir kata sihir pemisah sihir pemisah ni macam ada di kalangan kita ni orang Asia ni
Ada sihir yang membuatkan rumah tangga tu berantakan, memang ada. Tapi yang punya badan tu tak rasa macam tu. Tapi bila isteri dia sedar dan rakan kerja dia sedar, dia macam tak ada di dunia dia tau. Cakap sorang-sorang, duduk sorang-sorang jadi yang ni kita kena public lah, contoh public boleh bagi tahu macam rakan sekerja rakan sekerja boleh komplain dan boleh bagi tahu kaunselor. Mungkin kaunselor boleh buat something lah kerana dia sendiri tak sedar. Itu sebab kadang-kadang klien yang dirujuk ni transkripsi tak bagus Jangan kita ada stigma, kalau dia rujuk je, dia mesti ada reluctant dan resistant. Tak. Kalau sukarela je bagus. Tapi memang ada kajian menunjukkan bahawa mereka yang datang sukarela tu lebih baguslah dia nak buat perubahan. Tapi kita jangan pegang macam tu. Sebab kalau kita pegang macam tu, kita bila yang ada rujuk ni kita macam tak bersemangat. Kita nak buat intervensi kepada dia. Saya tak ada, kita ambil je. Kita ambil je dia, kita bantulah mana yang boleh kepada klien ni. Sebab memang ada kadang-kadang kes yalah kan, kita ni dalam rakan sekerja ni bukan semuanya hati orang kata apa, rambut sama hitam kan, hati lain-lain. Dia tengok kita macam perform kan, dia tengok anak kita berjaya kan, dia tengok kita pun perform dia tak sakit hati. So dia sakit hati, dia tak boleh guna cara kasar, guna cara lembut dia hantar benda-benda macam tu dan kita kena santau kadang macam ni, jadi boleh menyebabkan rumah tangga tu keberantakan lah. Yang ni memang berlaku kadang-kadang kita kalau kita baca dari segi ilmiah, benda ni tak dapat. Tapi dari segi kerja memang kadang-kadang rakan sekerja tak puas hati hantar-hantar jin. Yang ni kita perlu sebagai budaya dalam konteks budaya kita, benda ni kita juga kena belajar lah kita belajar dan kita kena, itu sebab kita as a counsel ni kita kena ada banyak networking supaya kita boleh rujuk dia ada juga dulu macam ada student dulu dia macam sasau tau setiap malam dia jadi macam sasau, dia macam jerit-jerit jadi tapi bapa dia ni hantar ke perubatan Islam. Banyak air dia minum air kadang dia tak minum, dia buang banyak sangat air ustaz lagi. Itu bagus dan cikgu cuba sarankan pada bapa dia supaya pergi jugalah buat medical treatment dekat psychiatry tu. Jadi dia rujuklah kepada pakar psychiatry kanak-kanak di Kelang situ, dia rujuk dan bila dia makan ubat dia okey. Dia okey. Sebab kadang-kadang ada kepercayaan kita. Kalau kes macam ni je, ingat ni datang daripada sangka kan. Dan itu kita tidak nafikan macam cikgu percaya benda itu. Tapi kita jangan jadikan itu sebagai alasan utama. Kita kena tengok juga faktor-faktor kemanusiaan dari segi biologi perspektif. Jadi kita kena tengok daripada berbagai cara. Jadi pelajar cikgu ni, dia masuk ke tempat, dia pada sekolah teknik. So bila dia masuk ke tempat, dia alas cikgu lah, cikgu warden masa tu. Dia memang ada masalah sikit lah. Kadang-kadang cakap pelik-pelik Dia punya pemikiran tu macam grandiose sangat. Dia rasa dia macam bagus sangat. Jadi dia macam pelik lah kalau cikgu beri istilah macam pelajar MSN, macam kalau dia ada karakter macam ni, dia pelik sikit. Lepas tu bila dia jumpa buat sesi pun, dia pelik. Dia cakap dengan cikgu saya nampak tau belakang cikgu tu macam ada seseorang tengah macam nak cekik cikgu. Cikgu pun macam meremang juga dia cakap gitu kan. Tapi cikgu rasa okey, dia ni macam tak okey pun. Lepas tu bila telefon bapa dia kata suruh dia minum air. So telefon minum air. Rupanya bapa dia memang buat perubatan Islam lah untuk dia minum air banyak. Sebab dia kata mak dia dulu pun kena. Mak dia pun dulu kena. Dulu macam tu saja kita bagi air okey. Cikgu kesan juga tengok ayah dia ke hulu ke hilir jumpa ustaz sana ustaz sini. Jadi macam cikgu cuba nak bagi tahu tapi benda ni sensitif benda ni sensitif kalau kita nak bagi tahu ibu apa. Tapi memandangkan cikgu rasa macam cikgu nak cuba juga, cikgu tanya bapak dia macam open minded. So cikgu cakap boleh tak cik bawa anak ni ke hospital sleep, kat situ ada bahagian psychiatry. Kita cuba tengok, kita diagnose dia punya chemical dalam otak tu lah. Si baik bapak dia tak marah, ada setengah bapak dia marah dia kata awak nak kata anak saya gila ada setengah marah dia kena tengok jugalah So bawalah, cikgu tunggulah dia dalam result tu dia memang ada penyakit skizo tapi tak rendah dan dapat daripada genetik mak dia. So bila tanya dengan mak dia, lepas tu bapak dia baru sedar lah sebab mak dia pun macam tu juga. Jadi mak dia kata yang dia ni dapat saka daripada mak dia. Rupanya tak pembawaan genetik tu, skizo tu bila dia buat treatment tu dapat daripada mak dia. Jadi ada juga perkara-perkara yang memang kita datang daripada unsur-unsur mistik ni memang ada, kita tak nafikan. Memang akan ada kadang-kadang orang hantar ialah hati manusia ni kalau tak dirawat dia sakit. Jadi kalau kita baca pun surah Al-Falaq ni memang macam tu. Apabila manusia itu sudah ada perasaan dengki dan dia melakukan
apa yang didengkikan tu, itu sangat bahaya. Itu sebab bila kita dalam pekerja ni, kita juga kadang-kadang perlu mewujudkan satu persekitaran yang kita lebih juga kadang-kadang lebih kena attach juga daripada segi elemen spiritual, iaitu dengki, sombong, jangan rasa angkuh. Kadang-kadang orang yang sombong ni nanti dia berjumpa dengan orang yang dengki. Jadi itu belaga lah, belaga. Jadi dia ni sombong dengan kejayaan dia, dia rasa orang lain tak pandai. Yang ni pula dengki yang dia hantar. Jadi benda tu tak sihat. Dulu cikgu pergi bersama dengan golongan-golongan akrab, banyak macam ni, kes-kes macam ni. Itulah kita memang kena kadang-kadang kena juga kena bagi intervention dari segi spiritual lah, supaya bila kita dapat sesuatu tu kita rasa merendah diri, kita rasa macam tanggungjawab kita kalau jadi lebih banyak. Kan bila kita dapat kejayaan tu sebenarnya itu adalah satu tanggungjawab yang kita kena pikul lebih berat. Orang meletakkan harapan yang tinggi sebenarnya pada kita. Dan kalau kita tak ada, kita jangan rasa kita kita tak ada apa-apa. Kadang-kadang kita tidak boleh berbangga dengan apa yang kita ada. Dan kita jangan terlalu sedih dengan apa yang kita tak ada. Sebab kadang-kadang apa yang kita ada tu, kadang-kadang itu adalah satu ujian buat kita. Kadang-kadang kita tak tertangguh. Dapat pangkat, dapat naik manager, lepas tu 2-3 bulan dapat yalah kan, orang macam-macam lah hantar kat kita, wish lah, lepas tu dapat kontrak kita lulus rupanya masuk dalam rasuah. Jadi disebabkan kita jadi manager yang top level, akhirnya kita dapat tuduhan rasuah, akhirnya kita masuk ke penjara. Okay, kita yang kerja biasa-biasa ni tak naik pangkat, orang tak pandang kerja kita, tapi kita boleh sekolahkan anak kita pun okey kan. Jadi bagus. So, sebab dalam hidup ni memang macam tu. So bila kita masuk bekerja, memang kadang-kadang orang masuk dalam Facebook kan, kejayaan-kejayaan yang berlaku. Kadang-kadang kita kena tengok benda ni sebab cikgu lihat benda ni kadang-kadang sudah menjadi, kalau kita tak dapat kawal benda ni, dia bekerja, dia akan merosakkan kita punya emosi. Emosi kita tak terganggu. Kita tengok kawan-kawan dia semua berjaya berjaya dapat nilai, dapat ni masukkan dalam Facebook. Kita akan rasa macam kita ni nobody. Nobody. Tapi yang penting adalah kita buat kerja kita. Untuk mendapat penghargaan tu kita kena tolak lah pelajar, kena letak nombor 2 ke nombor 3. Yang penting adalah kita buat tu kerana itu adalah amanah yang kita pegang. Sebab kalau kita macam ni nanti kita ada sakit hati, kan kita rasa low confident. Jadi yang penting kita kena faham satu konsep. Okay? Jangan terlalu berbangga dengan apa yang kita ada dan jangan terlalu bersedih dengan apa yang kita tak ada. Sebab kita takut apa yang kita ada tu membuatkan kita akhirnya menjadi hina. Dan benda yang tidak ada tu membuatkan kita sentiasa berusaha dan bersyukur dengan apa yang ada. That's why dalam hidup ni kita kena lihat kehidupan ini kita kena lihat dengan lebih meluas lah. Dan inilah kita as a counselor, kalau kita tengok macam kita di terutama di Nusantara ni ni cikgu cakap lah dengan terus terang memang di tempat kerja ke macam mana pun perasaan dengki, hantar benda-benda halus ni memang ada. Jadi kita memang kena jaga diri lah. Kena jaga diri dengan pendinding. Memang ada. Ada yang tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam. Kena kacau. Jadi yang ni juga kalau kita tengok receive judicial action dan complaint from the public. So public juga dapat complaint dan kita dapat complaint tu kita boleh panggil. Kita panggil dia sebab keadaan klien ni ada 3 sebenarnya. Satu dia rujuk. Satu sukarela. Satu lagi dia jemput. Dia jemput dia. Kadang-kadang jemput juga. Jemputlah, boleh tak cik tuan petani free tak, boleh tak saya jumpa. Ada apa saya buat salah ke? Tak buat salah, saya cuma dah bincang sikit benda perkara lah. Yang berkaitan dengan kerja je, tidak berkaitan dengan peribadi. Okay? Jadi dari EAP kan, dia ada 3 benda bentuk klien ni. Satu memang datang secara sukarela. 2, dia memang dirujuk. Biasa majikan lah rujuk dia. Yang ketiga dia jemput. Dia jemput ni apabila kita dah dengar. That's why kadang-kadang klien dan kaunselor perlu juga duduk-duduk sembang-sembang kan. Duduk orang kata kedai kopi duduk juga kedai kopi, kita dengar apa permasalahan pelajar, kita dengar cerita, masuk dalam sembang-sembang, convention kita tengok. Kita tengok apa yang berlaku. Itu pun kita boleh dapat maklumat. Okey. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okey, ada soalan sebelum kita berhenti sekejap?
Kita berhenti dulu kat sini Okey, ada soalan yang tanya dengan berkaitan dengan PMP ni? Silakan. Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu. Okey, kita berhenti dulu. Kita masuk balik dalam 9-10 minit. Kita buat sikit, lepas tu nanti kita akan dengar pembentangan daripada kumpulan seterusnya. Ya. Kita dengar daripada kumpulan seterusnya untuk dia membentangkan. Okey, hari ni kumpulan berapa? Keempat Boleh cikgu tahu siapa yang akan bentang kumpulan 4? Boleh say hi pada cikgu? Boleh cikgu tahu siapa yang membentang kumpulan 4? Kumpulan saya cikgu. Kumpulan? Saya MIDI. Jadi okey. So kita habiskan sikit berkaitan dengan pendidikan ni. Lepas tu MIDI boleh standby lah. Untuk berapa slide ada? Ada 7 slide 7 slide Okey, tak apa. Cuba habiskan sikit, lepas tu kita teruskan pembentangan Okey, kita berhenti dulu, kita masuk balik pukul 9.10 minit Itu bukan mat.
Okay, baik pelajar, kita sambung sikit berkaitan dengan tajuk kita, PNP ni. Baik, education and prevention dalam PNP ni. Jadi education process that can minimize the long-term problem of focus such as life problem of mental and physical health development,
inability in the employment sector and social pressure. This is some example lah, beberapa contoh yang kita boleh bagi educational process ataupun education and prevention. Teknik yang kita boleh gunakan, teknik that can be used to prevent the problem such as video show. You also can use a seminar, write a matter related to health issue and workshop. Ini di antara dah, there are several lah teknik yang you can use for the convey your information and education. Okay. Jadi kita selalunya membuatkan stress management, use pressure management, macam mana kita gunakan workshop ni, macam ni communication skills, family support system, a special approach prevention stress, exercise, assertiveness and self-concept, the basic of marriage and mental health components. Ini adalah komponen-komponen yang perlu kita beri kepada program-program pencegahan. Worker discussion can illustrate the issue, problem of worker that EAP counsellor may form. Jadi how to minimize pressure in the organisation, reduce something unexpectedly. Okay, kita perlu mengurangkan sesuatu benda yang kita tak jangka. Avoid pressure, kita boleh jauhi tekanan-tekanan. Kita kena tahu ada tekanan-tekanan yang kita tahu akan memberi kita kesan, kita kena elakkan. Review negative interference, gangguan yang negatif. Reduce event beyond control. Kita kurangkan persen kekeluaran dan minimumkan tekanan fizikal. Ini adalah macam mana kita nak menurunkan tekanan dalam fizikal. Jadi through EAP, melalui worker train or adapt themselves in their environment situation as a practical and psychological support to workers overcoming the disruption immediately. So kita ajar pekerja kita supaya dapat menghadapi situasi itu. So to achieve the effectiveness of learning, each program in EAP needs to be complemented with the following. One, provide proper training program for supervisor and worker representative. Second, clear policy and rule for launching program and implementation. 3, establish education and security. 4, the guiding system that the assessment is believed to be reference. And 5, adjustment of employee with information machinery. Maksudnya menggunakan jentera maklumat lah. Okay, dia lebih kepada EAP ni, ini adalah satu bentuk yang kita kata sebagai education yang lebih bersifat preventif, prevention lah, atau pencegahan. Okay, itu important aspect to emphasize di EAP, dua perkanan yang kita beri pada penekanan. Jadi sistem the counsellor must strive to achieve the goal set. Okay, jadi the counsellor should provide counselling in the short term, the purpose of assistance self-managed worker. Counsellor help employee manage specific crisis situation. Counsellor use short-term intervention that guide client regarding technology changing behavior principle, and counsellor focus on problem-solving approach involving personal and environment factor. Jadi yang pertama sekali, kita lihat bahawa keberkesanan Okay, yang kedua, individuals plan themselves. Individual who choose to change, change so they needs to establish positive behavior. So kita lihat bahawa kaunselor tu dia menyediakan perkhidmatan, perkhidmatan yang kita fokus kepada problem solving, pendekatan kepada problem solving. That's why kita tengok pendekatan yang sesuai untuk kita guna problem solving ni, macam contohnya kita guna pendekatan reality. Reality sebab kita boleh guna WIDEPS, WIDEPS, and then CBT kita menggunakan kognitif iaitu RABT, dan kita juga complement dengan behavior change. Benda-benda ni saya lihat banyak membantu EAP lah, ataupun boleh juga menggunakan teori Gastock, semua tu boleh lah. Dan kita tengok kita adaptation, kita buat modify sikit dengan sesuai dengan keperluan industri tu. Jadi apakah komponen PNP? EAP service is designed to suit the need of occupation and organisation and employee. Jadi kita kena design yang bersesuaian dengan keperluan pekerjaan di organisasi. Each program that held must include some of service provision for each component, such as
Jadi sistem providing, sistem yang menyediakan polisi, penilaian dan rujukan, significant policy, regulation for controlling program and implementation. Jadi komponen PMP ni yang perlu ada selain daripada asasi konsum itu sendiri, penilaian. Jadi pelajar juga perlu faham, perlu ada satu polisi yang program yang mengawal. Perlu ada satu polisi macam akrab, ada satu polisi dia jelas. Kalau pelajar, kalau katakan pekerja ni dia tak capai KPI, memang dia akan pergi ke izin polisi. So sebelum masuk izin polisi tu, dia akan diberi sesi kaunseling. Jadi dia sangat nampak tersusun dan ada polisi yang lengkap. And then adanya usaha education and security, usaha keselamatan dan juga pendidikan dan lebih kepada work oriented and informative, ikut training program and supervisor and employee lah, maksudkan program-program yang berkaitan komponen ni. Jadi EAP will not work or incomplete if it does not involve all the component above. Maknanya komponen-komponen ini tidak akan, maknanya komponen-komponen yang disebutkan tadi dia tidak akan berjalan dengan lancar kalau tidak ada komponen di atas lah. Seperti polisi, sistem. Perlu ada sistem, perlu ada polisi, perlu ada usaha pendidikan yang berorientasikan kepada maklumat dan merangkumi program latihan kepada penyelia dan pekerja. Maknanya dia ada beberapa yang perlu kita kena faham kriteria ni untuk dipenuhi. Jadi this component has an effective impact and organisation and worker lah, dan dia perlu memberi kesan impact kepada pekerja dan organisasi. Maknanya kat sini bila kita nak tubuhkan, kita kena pasti bahawa kita punya penubuhan ini mesti ada sistem yang jelas dan polisi yang jelas. Okey, dan dia lebih kepada bersifat pencegahan dan pendidikan dan dia lebih kepada program supervisor. Jadi kita ada juga sesi kaunseling, tapi EAP ni dia lebih kepada direktif tau, dia lebih kepada bimbingan, dia lebih kepada informatif. Okey, sebab dia nak dapatkan, sebab sesi kaunseling dalam EAP ni biasanya dia mengambil short time, short masa yang singkat sebenarnya. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia lebih menekankan berkaitan dengan di bawah kita sebagai kerajaan nanti, kita cuba minta sokongan daripada Kementerian Sumber Manusia. Katakan kita bekerja dalam syarikat swasta, katakan kita berjaga swasta dan kita syarikat swasta ni kita tak banyak atau kita kecil. Jadi sebenarnya kita boleh meminta perbantuan daripada kerajaan, iaitu satu SOKSO, iaitu Keselamatan Pekerja, dan juga kita boleh minta juga bantuan daripada Kementerian Sumber Manusia bagaimana kita nak menubuhkan atau apakah dana-dana yang kita boleh dapat ataupun kita dapat daripada bentuk latihan, latihan dan juga maklumat. So pelajar sebenarnya bila nanti masuk dalam sektor swasta, kalau nak menubuhkan EAP ni memang kena kerja lebih sikit, cuma kita boleh dapatkan maklumat daripada Perkeso, unit Perkeso dan juga Kementerian Sumber Manusia untuk dapatkan macam mana nak jana kalau kita nak minta bantuan. Okay. So itu saja untuk PMP. Sekiranya ada soalan boleh pelajar kemukakan, silakan. Sebelum kita mendengar pembentangan daripada kumpulan seterusnya, silakan kalau ada soalan. Okey, cikgu harap dengan penerangan yang ringkas ini, pelajar boleh lagi buat bacaan untuk menambahkan lagi kefahaman. Fikir ada satu macam kerangka lah dalam kita punya mindset, konsep tu, mapping dalam kita punya mind tu, supaya macam bila kita pergi satu kerja tu macam mana kita nak tumbuhkan EAP ni di organisasi. So pelajar dapat maklumat yang jelas. Okey, dari cikgu itu saja untuk hari ini. So cikgu rasa cikgu nak dengar pembentangan seterusnya. Kita teruskan kepada kumpulan Zulamidi. So kumpulan yang seterusnya yang keempat, silakan. So cikgu serahkan benda ni. Zulamidi ada ke? Siapa kumpulan 4? Bagi sikit respon. Ada cikgu, ada. Okay, so cikgu serahkan platform ni pada awak untuk teruskan pembentangan kumpulan awak. Okey, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih Cikgu Radi kerana bagi peluang untuk kumpulan kami untuk meneruskan pembentangan. Okey, untuk makluman semua, kumpulan kami akan membentangkan tajuk tentang perkeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 1999. Dan untuk ahli kumpulan kami seperti saya sendiri, Muhammad Zamidi, Sapuan, Farisha Atira, Nur Nabilah dan Siti Nur Afiqah. Tanpa bercakap panjang, saya kepada slide yang pertama, iaitu tujuan penubuhan perkeliling perkhidmatan. Tujuan penubuhan perkeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 1999. Setiap apa yang perkeliling yang dibuat mesti ada tujuan dia masing-masing lah. Pada untuk grup kami ni, tujuan perkeliling tahun 1999 adalah untuk memaklumkan kepada ketua jabatan mengenai panduan mewujudkan perkhidmatan kaunseling di agensi masing-masing. Untuk makluman semua, perkeliling macam kita tahu, macam ada orang tertanya-tanya apa itu perkeliling kan. Untuk makluman semua, perkeliling adalah untuk makluman adalah surat rasmi tentang sesuatu perkara yang diedarkan untuk pengetahuan umum. Tapi untuk poin yang sekarang adalah perkeliling ini adalah makluman kepada ketua jabatan untuk diambil tindakan berkaitan dengan inilah mewujudkan perkhidmatan kaunseling di agensi. Maknanya tujuan penubuh perkeliling 1999 ini adalah untuk memberitahu kepada semua ketua-ketua jawatan mengenai kepentingan untuk wujudkan perkhidmatan kaunseling ni. Itu adalah tujuan penubuhan perkeliling 1999 ni lah. Dan untuk definisi dia, agensi awam bermaksud kementerian dan jabatan kerajaan, persekutuan dan negeri, pihak berkuasa berkanun, persekutuan dan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Dan juga ketua jabatan bermaksud pegawai yang mengetuai sesebuah agensi. Maknanya perkeliling perkhidmatan 1999 ni adalah dia fokus kepada agensi awam iaitu kementerian dan juga jabatan-jabatan. Dan perkeliling ni adalah daripada untuk memberitahu kepada ketua jabatan itu sendirilah, iaitu pegawai di agensi-agensi tersebut. Untuk yang seterusnya, Safwan. Okey, saya sambung. Latar belakang, JPA telah menubuhkan unit psikologi dan kaunseling pada 1 Januari 1992. Kedua, JPA juga adalah antara sebilangan kecil agensi awam yang telah menyediakan perkhidmatan kaunseling secara formal. Ketiga, kaunselor di JPA bukan sahaja menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada anggotanya, tetapi juga kepada anggota agensi awam serta ahli keluarga mereka. Next. Mindy, okey. Kepentingan perkhidmatan kaunseling. Perkhidmatan kaunseling merupakan salah satu fungsi pengurusan personal yang amat penting. Pengurusan kaunseling juga mampu membantu seseorang anggota itu menghindarkan diri mereka daripada terjerumus dalam pelbagai masalah peribadi kerjaya, keluarga dan hubungan interpersonal atau menyediakan program bagi meringankan beban yang ditanggung oleh mereka yang telah terjebak dengan masalah tersebut. Perkhidmatan kaunseling juga berkesan dapat membantu anggota perkhidmatan awam meningkatkan pembangunan diri masing-masing bagi mencapai tahap kefungsian psikologi yang tinggi serta penghasilan kerja yang produktif dan berkualiti. Okey, seterusnya. Bagi peranan ketua jabatan perlu sentiasa peka terhadap kebajikan dan masalah yang dihadapi oleh pekerja mereka. Mereka perlu mengambil tindakan seperti mengenal pasti pekerja yang berpotensi dan berkemungkinan menghadapi masalah, mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pekerja serta puncanya. 3. Mendapatkan bantuan kaunselor bagi pekerja yang memerlukannya. 4. Memantau kemajuan yang dicapai oleh pekerja yang bermasalah, khususnya mereka yang telah melalui proses kaunseling.
Poin yang kedua, ketua jabatan perlu memainkan peranan sebagai pemangking dalam usaha untuk menggalak serta menerapkan pendekatan psikologi dan kaunseling dalam sistem pengurusan personel di agensi masing-masing. Seterusnya, ketua jabatan juga perlu menjalin satu bentuk rangkaian kerja yang mantap dengan GPA supaya usaha membangunkan perkhidmatan kaunseling yang berkesan di agensi mereka dapat dihasilkan. Next. Okey, seterusnya adalah mewujudkan perkhidmatan kaunseling. Mewujudkan perkhidmatan kaunseling ni dia ada 4, iaitu pelantikan pegawai kaunseling, taraf pegawai, latihan dan peranan bahagian psikologi GPA. Dari segi pelantikan pegawai kaunseling, dia mempunyai personaliti yang menarik iaitu senang, selesa dan selesa didampingi. Yang kedua, berminat dengan tugas kaunseling, memiliki kelayakan yang ada kaitannya dengan tugas ini dalam sesuatu aset. Lepas tu, dia mempunyai pengalaman dalam bidang kaunseling dan ketahanan diri yang tinggi dan juga pendengar yang baik. Dari segi taraf pegawai pula, adalah pegawai dalam kumpulan pengurusan dan profesional, pegawai dalam kumpulan sokongan yang menjalankan tugas penyeliaan pekerja. Okay, next. Okey, dari segi latihan, ketua jabatan hendaklah memastikan mereka yang dilantik melaksanakan tugas sebagai pegawai kaunseling diberi latihan yang sesuai untuk membekalkan diri mereka dengan kaedah kemahiran serta etika berkaitan dengan kaunseling. Dan ketua jabatan boleh mendapatkan peluang latihan yang ditawarkan oleh pelbagai agensi sama ada peringkat asas, pertengahan ataupun lanjutan. Dan yang terakhir sekali adalah peranan bahagian psikologi JPA ini melibatkan melatih pegawai kaunseling, mengadakan taklimat berhubung dengan kaedah, faedah serta kepentingan perkhidmatan kaunseling, mengadakan garis panduan serta modul dan jadual latihan bersama dengan agensi awam yang lain. Dan yang terakhir adalah melakukan pemantauan bagi memastikan etika dan piawaian amalan kaunseling dipatuhi dan diamalkan oleh semua pegawai kaunseling. Okay, untuk tarikh kuatkuasa perkeliling ini adalah perkhidmatan ini dikuatkuasakan pada pemakaiannya mulai tarikh yang telah dikeluarkan iaitu 1 Januari 1992. Dia perkara ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 1998 yang bertajuk Garis Panduan Menguruskan Pegawai Berprestasi Rendah dan Pegawai Bermasalah. Dari segi pemakaian dia pula adapun lebih sesuai dikatakan sebagai pelaksanaan dia. Dia takluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. Peruntukan perkeliling perkhidmatan ini dipanjangkan kepada perkhidmatan awam negeri, pihak berkuasa berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Seterusnya. Okey, antara tugas pegawai kaunseling di agensi awam, dia lebih kurang macam kaunseling macam biasa. Iaitu tugas yang pertama adalah merancang, menyelaras dan memberikan perkhidmatan kaunseling yang merangkumi 4 aspek iaitu pertubuhan dan perkembangan, pencegahan, intervensi dan pemulihan. Tugas yang kedua adalah menjalankan sesi kaunseling secara individu dan kelompok. Mengadakan ceramah, syarahan, bengkel, seminar dan sebagainya. Program-program seperti penceramah lah. Seterusnya adalah menjadi perantara antara pekerja dengan pihak sekretari, di mana sebelum merujuk klien kepada sekretari, kita sebagai kaunselor akan jadi perantara lah untuk berhubung. Selain itu, tugas kaunseling juga menyimpan semua fail atau rekod sesi kaunseling untuk pertujuan tindakan susulan
dan statistik. Yang keenam adalah membantu menjalankan ujian atau inventory psikologi, analisis dan kaji selidik. Seterusnya, mengadakan aktiviti kaunseling selaras dengan aktiviti unit, mengambil maklumat dan data-data anggota yang bermasalah. Seterusnya, kaunselor juga bertanggungjawab melaporkan kepada jawatan kuasa keutuhan pengurusan. Yang seterusnya, dia juga bertanggungjawab untuk melaporkan aktiviti kaunselor sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada bahagian perkhidmatan psikologi JPA. Segala aktiviti-aktiviti yang dia jalankan, dia harus melaporkannya kepada bahagian perkhidmatan psikologi JPA. Dan terakhir adalah mengkaji atau merancang cadangan tata tindak penubuhan unit kaunseling di kementerian ataupun jabatan-jabatan tertentu. Itu sahaja. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. So kita ucapkan terima kasih juga kepada kumpulan keempat, pembentang kapal keliling. Itu adalah perkeliling pertama dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam tentang perkhidmatan kaunseling di jabatan jabatan kerajaan. Jadi kerajaan ni kena jadi contoh kepada perkhidmatan swasta, jadi dia perlu tubuhkan dulu dan diperlukan supaya baru dia dah daran benda ni, dia dah rasa okey, memberi manfaat kepada pekerja, barulah dia akan sebar luaskan kepada sektor swasta ataupun sebelum sektor swasta biasa dia akan pergi kepada GLC lah, iaitu Government Links Company seperti SMDP, Petronas, TNB, ada syarikat GLC, baru dah dia akan tugas swasta. Jadi cikgu rasa kita sampai di sini sahaja. Cikgu buka dulu apa-apa persoalan berkaitan dengan kaunseling personal ni sebelum kita tamatkan. Silakan. So tak ada So kata kita berhenti, kalau tidak ada kita berhenti dulu setakat ni, kita tunda kita punya perjumpaan dengan tasbih, kifarah dan suratul As.